al-fawaid. Fawaid dari sudut tarbawiyah, pendidikan, dan juga fawaid dari sudut ilmiah. Mari para pelajar bersedia dengan pen, dengan kalam untuk menulisnya. Faedah yang pertama, kita pergi kepada ayat yang 82. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Allah tanya kita, tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi, mereka memerhatikan bagaimana orang dulu dibinasakan. Mu tak berjalan ke? Tak berjalan. Jadi daripada ayat ini diistimbatkan, diambil faedah oleh seorang tokoh hebat, nama dia Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Dalam tafsir dia kata apa? Tulis kata Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, man taraka al-inqiyad lil haqqi li ajli talabir riyasah. Siapa dia meninggalkan ketundukan, kepatuhan kepada syariat semata-mata kerana nak jaga jawatan, wat taqaddum alal ghair, dan nak duduk depan orang lain, nak nampak hebat, nak banding orang lain dari sudut harta dan pangkat, faqad ba'al akhirata bid dunya, maka itulah orang yang telah menjual akhiratnya dengan dunia. Ini adalah jalan yang rusak, jalan yang rusak. Karena dunia ini fana, dunia ini akan rusak. Mereka telah berhujah dengan ayat ini. Tengok ayat ini, kita tengok kepada mendiang Fir'aun, besar dia punya bangunan ahram piramid. Jelas depan mata dia apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa AS. Jelas. Dia pun hampir-hampir nak ikut dah Nabi Musa. Ada kecenderungan dah. Tapi dia punya penasihat dia, Perdana Menteri dia, Haman, korek sana, putar sini supaya tak jadi. Sama jugalah dengan orang lain-lain pun, dengan Abu Jahal segala, Pak Abu, memang Pak saudara Nabi nama dia Abu Lahab mendiang. Kenapa dia tak mau pergi ke Badar ikut Abu Lahab, ikut Abu Jahal? Kenapa Abu Lahab tak mau pergi? Sebab dia tahu kalau pergi mati. Dia mati juga dengan penyakit, tapi dia tahu. Maka kata-kata Ar-Razi ini memberi ingatan kepada kita. Kita ni kadang-kadang oleh kerana kita ada jawatan, satu-satu kes kita buat kajian, buat research, buat penyiasatan. 20 tahun yang dulu kita siasat dan kita dapati ajaran ini bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah contohnya, dihukum sesat. Muzakarah demi muzakarah menyesatkan. Tapi bila mari kepentingan tertentu, kadang-kadang yang 20 tahun dulu dibongkar balik, dirombak semula, dirongkai balik, sebab nak jaga kepentingan. Kita kata hati-hati tuan-tuan, tuan-tuan yang ada jawatan, yang diberi amanah oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaga kemaslahatan umat Islam dalam negara kita ke di mana saja, tuan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau setakat talabur riasah li ajli riasah, kita sanggup bongkar balik apa yang telah kita rongkai balik, apa yang telah kita putuskan, ini satu mahzalah, satu perkara yang kita akan tengok apa akan jadi kepada masyarakat dengan suasana yang begini. Ingat, hati-hati. Jadi kata-kata Ar-Razi ini sangat berat atas kepala kita, supaya kita berhati-hati, jaga syariat lebih besar daripada jaga jawatan. Ingat, menjaga syariat, menjaga kesucian agama, menjaga kepentingan maslahah, menjaga kesucian syariat Islam itu bagi umat ini lebih besar daripada kita duk jaga kerusi kita yang tak berapa hari kita boleh duduk atas kerusi. Mungkin besok sudah hilang kerusi, mungkin hilang jawatan, ataupun hilang nyawa, hilang kerusi. Kita kata boleh saja apa yang berlaku, tetapi keseronokan kita dalam suasana yang ada di sini, ketegasan itu penting di dalam menjaga kemaslahatan ummah para jemaah sekalian.
Itu yang pertama. Masih lagi dalam ayat yang sama, fihi al-hassu 'ala an-nazar. Ayat ini Allah SWT galakkan kita supaya sentiasa tengok, teliti, mengambil iktibar daripada kebinasaan umat yang terdahulu. Jangan tengok saja. Jangan tengok saja. Oh, saya nak menggembara ke tempat-tempat umat dibinasakan. Untuk apa? Nak pergi selfie, nak pergi ambil, nak pergi update, nak pelak. Maka kata Nabi SAW bila lalu ikut kaum Diyar, kaum Samud, kaum Nabi Saleh yang dibinasakan sebab mereka sembelih unta yang diketuai oleh mendiang Qudar, nama Qudar bin Salif, ketua penyembelih unta Nabi Saleh. Maka di saat itu, kalau kita pergi, kita kena mengambil iktibar. Bahkan Nabi SAW beritahu, fa illam takunu bakin fala tadkhulu. Mu nak masuk tempat orang binasa ni kena menangis, takut. Tapi kalau kamu tak mau menangis, jangan masuk. Tak mau menangis, jangan masuk. Kita duduk sengih-sengih selfie, kan? Travel pula duduk kempen sana sini, mari kita pergi. Kita kata jangan seronok sangat. Sekarang ni pula ada pula satu tempat pelancongan baru di Mekah ini yang dikendalikan oleh orang-orang yang diragui dia punya ajaran dia. Saya nak pergi tengok unta dia ya ustaz. Nak pergi tengok unta ya, nak pergi tengok kambing dia, nak pergi tengok barang-barang yang disuka oleh Nabi. Kambing, unta, dongki. Kita kata tak apa setakat nak begitu, tapi masalah kesan. Logo-logo yang mereka gunakan itu masuk dalam kepala orang ni, balik di Malaysia, dia cari balik. Sebab itulah kita tegur sahabat-sahabat kita, pengendali travel agent, nak bawa orang pergi tempat pun tengok tempat juga. Ma'alah kesan daripada apa yang kita bawa tu. Pergi sekejap je, nak ambil gambar unta je, makan nasi mandi, tapi dalam kepala orang sudah masuk syiar-syiar, gambar-gambar, logo-logo yang tertentu yang menyebabkan bila balik orang ni akan cari logo yang sama. Maka disitulah akan berputiknya benih-benih, bibit-bibit cinta kepada kumpulan-kumpulan yang telah diputuskan oleh pihak penguasa agama bahawa mereka ini ada masalah. Jadi kita hati-hatilah para jemaah sekalian. Nanti dia pindah balik pula lepas ni, tak apa, itu cerita lain. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Tadi yang pertama tadi, orang yang meninggalkan ketaatan kerana kejar dunia. Yang kedua, letak nombor. Yang kedua, masih lagi dalam afalam yasiru fil ardi, tapi al-hassu 'ala nazar fi ahwal umam. Maknanya galakkan supaya kita tengok kepada umat-umat yang terdahulu. Itu nombor 2. Sekarang ni kita pindah kepada nombor 3. Dia kalau tak nombor dia lari. Yang ketiga, tengok ayat 83. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm. Bila datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, mereka gembira dengan ilmu teknologi yang mereka ada. Bahkan mereka telah istihza, perli, nganyi, main-main kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Para pelajar sekalian, tulis ayat ini. Ayat ini mengajar kepada kita seseorang itu, dengan ayat ini motivasi, seseorang itu tidak akan belajar, tidak akan buka minda dia, tidak akan buka hati dia kecuali apabila dia tahu dia tak pandai. Dia tahu dia tak pandai. Tapi kalau dia rasa dia pandai, dia rasa dia bijak, dia rasa dia betul, kau cakaplah apa saja pun, bawalah Quran ke, bawa ke hadis, bawa apa pandangan ulama, ustaz ni apa cakap, merapu dia cakap. Kita bawa qala Allah, qala Rasul, qala Syafi'i, qala Malik, merapu. Sebab dia rasa dia pandai.
Tengok ni, puak-puak kafir. Bila Rasul datang bawa keterangan, farihu bima indahum minal ilm. Mereka apa mamak tahu apa, dia tahu gembala kambing ya. Dia perli, dia nganyi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini memberi motivasi kepada kita para pelajar. Bila kita nak dengar orang belajar, jangan letak diri kita lebih pandai daripada orang tu. Bukan makna kita bodoh, tidak. Kalau orang tu bercakap, kita dengar. Kalau dia bawa betul, kita terima. Kalau dia bawa benda yang pelik-pelik, yang salah, asyik duk bercakap tu mimpi ni, orang tu kata, orang ni kata, tak ada bukti, tak ada dalil, kita buatlah pula kajian, buatlah pula perimbangan, bukannya telan bulat-bulat. Tapi kalau mari dengan sombong, dia ni lah tak ada ilmu ni, aku lebih pandai. Orang ni tak akan boleh ilmu, sebab dia datang dengan kesombongan. Ilmu tak akan masuk ke dalam hati orang-orang yang bersikap sombong, takabur. Ya, jelaslah kepada kita, sangat penting ayat ini. Sebab buat kafir dia lawan Nabi kerana apa? Kerana farihu bima indahum minal ilmi. Aku ada ilmu. Awak ni apa? Sekarang ni bila kita tegur, zikir ni tak ada dalam sunnah Nabi ni, pelik-pelik macam ni. Dia kata awak mana tahu, awak mengaji syariat je, duk belajar dengan Bukhari, Muslim, belajar dengan orang mati. Kami ni belajarnya Tuhan yang hidup, direct kepada Allah Ta'ala. Dia punya condemn. Pergi belajar dulu dek. Dia belum habis mengaji lagi nak komen orang. Sedangkan dia pun tak mengaji-ngaji pun, pakai dengar begitu je. Ini sombong. Kita berpindah kepada yang keempat. Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat. Bila Rasul datang bawa bayyinat, fokusnya di bayyinat. Bayyinat ni keterangan-keterangan. Kata di ulama tafsir, sama ada keterangan itu hujjah lawan hujjah, ataupun keterangan dengan makna mukjizat, dengan nama mukjizat. Jadi mukjizat ni, keterangan ini biasanya dibawa oleh Nabi la tahtamilu syak. Tak ada syak lagi. Dia tengok, pelik, unta keluar dari bukit. Zaman Nabi, air keluar daripada celah jari. Makanan sedikit jadi banyak. Memang orang tengok sungguh. Semua orang makan kenyang. Tidak kata lepas makan ke, tak rasa apa-apa. Lah, kenyang. Boleh sedawa, kata orang. Maka di sini kata di para ulama tadabbur kata yambari, tulis ni pelajar, yambari lil alim wadda'i, menjadi kewajipan kepada orang alim, para pendakwah yang menyebarkan agama Allah Ta'ala ini, iza nasyarha bainan nas, bila kita nak sebarkan depan orang, kita sebar dengan bayyinat, dengan keterangan yang jelas. Pandangan yang saya bawa ini dalil. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Bakar, qala Syafi'i, qala Malik, qala Ahmad, qala siapa fulan Al-Fudil, qala Abdullah Mubarak contohnya, qala Al-Ghazali, qala Nawawi. Mana jelas kita punya pandangan-pandangan susu galuh daripada Nabi kepada para sahabat-sahabat dan juga ulama-ulama besar. Jelas. Lashtibah. Jangan bagi awak ambil mana pandangan ni? Adalah. Siapa bagi? Pak cik tu sekian-sekian. Tak tahu mari mana. Lah. Sebab apa? Para pendakwah kena bertanggungjawab. Tulis. Sebab yang pertama, iqtida'an bir rusul. Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, bila dia bawa mari ayat, bawa mari dakwah bil bayyinat, jelas dan nyata dia punya huraian. Yang pertama. Yang kedua, liyazdadal mukhatab tuma'ninah. Orang yang menerima ajaran ni tenang. Kenapa tenang? Sebab ada sumber tempat ambil, al-masdar talaqi, ambil di mana, baru jelas. Kalau tidak main ambil mana ni, tak tahu ambil, ini tak boleh, ini khas ya, ini khawasul khawas untuk kita je, ahli-ahli kita je, orang lain tak boleh pakai ni. Mana ada Nabi kita bagi, Abu Bakar ini zikir ni untuk awak saja, Umar ini zikirmu, Abu Hurairah tak boleh pakai ni sebab dia bawa masuk Islam, contoh. Kenapa kita nak? Cuma
dalam ibadat itu tidak ada perbezaan. Sebab manusia ni bila dia tengok keterangan, mereka akan yakin. Karena itulah Abu Anas afallahu anhu wa an walidaih letak satu kata-kata yang mudah dipahami, kan? Beramal dengan sunnah. Tulis kata-kata ni, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati tenang, pahala confirm. Zikir awak baca ni, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ambil mana? Kita pun tunjuk selalu ni. Oh, ni dalam Bukhari, ni dalam Abu Daud, ya ni dalam apa ni Muslim. Jelas ambil. Selesai. Ni dek mai hu ni ambil mana? Ini khas. Mai khas. Apa dia mai khas? Baik. Maka kita kena ambil para pendakwah mesti bawa yang jelas, jangan ada yang istibah. Kerana mengikut Rasul-Rasul. Yang kedua, sebab orang pendengar pun boleh menerima dengan tenang. Masih lagi dalam ayat yang sama, dari sudut mukjizat, bayinat dengan makna mukjizat. Kenapa Allah Ta'ala hantar mari Nabi dengan mukjizat? Satu dengan hujah, yang kedua mukjizat. Kenapa? Tanda. Ada dua faedah di sini. Dua faedah. Yang pertama, rahmat daripada Allah. Yang kedua, hikmat. Rahmatullah bil ibad, rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Sebab kalau Rasul mari tanpa ayat, jadi payah orang nak terima. Betul ke dia ni? Bila Rasul datang dengan hujah, kemudian dia punya mukjizat pula nyata, lemahlah orang nak lawan dia. Sepatutnya begitu. Itu rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau tak ada benda ni, semua orang boleh mengaku jadi Rasul. Saya Rasul. Macam kita hari ni, orang mengaku jadi Nabi ada, mengaku jadi wali ada, macam-macam mengaku ada. Yang peliknya dia tu mengaku tak apalah, yang ikut dia tu pelik lagi. Pakat duk usung tengok orang tua ni, dah pakai kain pun serebe, nampak lutut pak pohon, nampak isap rokok atas mimbar, pakat pergi cium. Kenapa? Pelik. Yang kedua, al-hikmah. Hikmah di dalam apa yang Allah lakukan kepada hamba dia. Sebab kata Nabi SAW, ma minal anbiya'i min nabiyyin, tidak ada mana-mana nabi kecuali Allah Ta'ala akan beri pada dia mukjizat yang menyebabkan orang percaya, beriman dengan dia. Hadis dalam Bukhari. Maka cuma mukjizat tu ada yang terhenti setakat tu je lah. Zaman Nabi Musa, tongkat Musa tak ada lagi. Ada orang jual tongkat Musa tu, tongkat kelentong ya nama dia tu. Mana ada tongkat Musa tu? Kalau ada tongkat kayu dipanggil kayu balut. Ada dulu. Ada orang bagi kayu balut dia tongkat Nabi Musa. Kata nak buat apa, aku campur tak jadi ular pun. Buat kata ular boleh lah kalau ular mari depan kita. Tak. Mana ada. Baiklah. Kita pergi kepada yang kelima. Fi qawlihi ta'ala falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, tak memberi manfaat lagi iman mereka bila dia tengok azab. Tanda pelajar, ayat ini menyatakan anna taubata maqbulah, taubat itu diterima sehinggalah manusia itu sampai ke peringkat dia tengok mati depan mata dia, nyawa dihalkum. Mana kalau orang ni sakit kuat-kuat, boleh lagi dia taubat. Tapi kalau nyawa sudah di sini, dia panggil ayanal maut, dia tengok dah mati depan mata dia, malakul maut ada sebelah, taubat ketika itu la tuqbalu, tidak lagi diterima taubat dia. Jadi masa ayat ini Allah kata setelah mereka ra'au ba'sana, maknanya bala sudah turun, mereka bertaubat, tidak diterima lagi. Ayat ini juga haddun alal mubadarati ilal iman. Ayat ini menggalakkan kita supaya segera bertaubat, segera beriman, segera kembali kepada Allah. Jangan tunggu-tunggu lagi sampai tamat tempoh. Dan di akhir ayat ini wa khasirahuna al-kafirun, rugilah orang kafir. Dalam ayat Ghafir ayat 78 baru ini, wa khasira hunalikal mubtilun. Tengok ayat 78. Wa khasira hunalikal mubtilun. Pada saat itu rugilah
orang-orang yang berpegang kepada perkara yang salah. Yang ni perkara yang kafir. Apa beza dua ni? Jawabnya bayan annala kulla kafir, setiap orang kafir maka dia salah, mubtil, tak ada hak bagi dia. Wa kullu mubtilin la yaqulu illa al-batil, orang yang salah juga dia akan keluarkan perkataan yang salah. Maka dengan ini supaya kita tidak rugi, di dunia, tak rugi lagi lebih lagi di akhirat, maka kita keluar daripada kelompok yang salah, kita masuk dalam kelompok orang yang beriman, dalam kelompok orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang diberi hidayah, taufik, dan dapat beriman dengan sepenuhnya, sehinggalah kita mati dalam keadaan iman. Allahumma sabbitna alal haq, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allahumma inna na'udzubika minal hauri ba'dal qaw. Ya Allah, kami minta perlindungan Allah daripada menjadi orang tak baik setelah kita baik. Jangan main. Dunia ni boleh bertukar bila-bila ya keadaan. Dulu tak boleh, sekarang boleh. Dengan sekarang tak boleh, nanti lama-lama lagi boleh. Bahkan akan berlaku lagi banyak benda-benda yang dulunya tak boleh, telah disekat dan akan terlepas ikatan, satu ikatan demi ikatan, dengan sebab kemaslahatan yang berlaku. Wallahu alam. Maka dengan ini tamatlah perbincangan kita 20 siri kuliah Suratul Ghafir atau Surah Al-Mu'min. Dengan ini kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama Allah Ta'ala yang maha indah, dengan sifat yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala sentiasa curahkan kepada kita taufik hidayah, suka belajar, suka menuntut ilmu. Allah beri kepada kita kepahaman yang baik untuk memahami kalamnya Al-Quran dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta jauhkan kita daripada benda-benda khurafat, benda-benda yang karut-karut, benda yang tidak baik, benda yang boleh menjerumuskan kita ke neraka jahanam, ya rabbal alamin. Wa sallallahu, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala taufikkan kita dapat beribadat dengan sebanyaknya, dengan sebaiknya pada bulan yang mulia ini. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.